Soalan ni sebenarnya macam mana, soalan yang banyak ditanyakan jugalah, yang banyak ditanyakan juga oleh mereka-mereka yang belajar agama Islam ataupun kadang-kadang kan, um, ada anak ni ataupun student kita dekat sekolah ke, diorang ada soalan-soalan yang ditanyakanlah yang diorang terasa macam, diorang rasa keliru ataupun diorang rasa nak tahu je. Ni yang saya dengarlah daripada Syekh Adnan Rashid, jadi satu syekh yang saya agak hormati juga. Jadi soalan dia adalah, dia tanya, okey, kalau sekarang sekarang ni kan, apa nama, kenapa kita tengok kalau kita sebut pasal nabi dan rasul ataupun kita baca Quran ke, bukan saja Quran lah, malah dalam Bible ataupun dalam New Testament ataupun Old Testament, perjanjian baru, perjanjian lama ke apa ke. So dia punya watak-watak ataupun nabi-nabi, rasul-rasul dalam tu adalah di Timur Tengah ataupun di tanah Arab saja. Sedangkan kita tahu ada orang Cina, mana nabi ataupun rasul Cina kan? Apa jadi dengan orang, apa nama, aborigin Australia, orang asli Australia ataupun dekat tanah mereka tu, Red Indian. Orang ada ke tak nabi dan rasul kan? Okay, jadi ini adalah antara soalan yang ditanyakan kepada Syekh Adnan Rashid, dan Syekh Adnan Rashid ni antara dia punya kepakaran beliau juga adalah dalam sejarah. Okay, jadi apa yang beliau jawab adalah, pertama sekali, kita kena ada satu prinsip. Prinsip ni adalah maksudnya, uh, the absence of evidence is not the evidence of the absence of evidence does not necessarily means the evidence of absence. Oh, pahal ke dok tu? Skipping London pula kan. Rasanya bila kita nak tanya kenapa benda ni tak jadi? Kalau benda ni tak jadi, maksudnya dia tak berlaku, ataupun bila dia tak dinyatakan, kita akan buat kesimpulan maksudnya tak ada. Kalau contohnya Al-Quran tak ada sebut apa nama-nama nabi dan rasul, di luar daripada tanah Arab ataupun di luar daripada Timur Tengah lah, bukan tanah Arab je lah. Tanah dia lebih lebih ni lagi lah, lebih besar lagi. Lepas tu orang yang tanya ni mungkin akan kata bahawa, tak ada nabi dan rasul. So Al-Quran kata tak ada nabi dan rasul di luar daripada Middle East, Timur Tengah. Jawapannya mana ada? Maksudnya kalau Quran tak sebut, tak bermakna dia tak ada. Tak bermakna dia tak ada. Kalau Allah tak sebut contohnya rasul daripada China ke ataupun rasul daripada, tanah Australia ke apa ke, bukan bermakna tak ada, bukan bermakna tak ada. Sebab Al-Quran ni dia ada beberapa dimensi lah jawapan ni. Yang pertama sekali adalah, rasul ada 25 yang disebut dalam Al-Quran. Okey, ni menarik. Rasul ada 25 yang disebut dalam Al-Quran, dan 313 lah, 313 total yang disebut dalam hadis rasul, rasul. Nabi pula ada 124,000. Ada 124,000 nabi. Okey, pertama sekali, 313 dengan 124,000 jauh beza. Sangat-sangat jauh beza antara 313 dengan 124,000 tu. So macam mana boleh, mana nabi-nabi yang lain? So, maksudnya apa yang kita tahu, jadi dalam Al-Quran sebutkan bahawa ada nabi yang diceritakan, dan banyak sebenarnya kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak diceritakan, Okey. Jadi, bila ada banyak ni yang tak diceritakan, tak bermakna tak ada. Tak bermakna tak ada, boleh jadi sebenarnya ada, tapi kenapa Allah tak cerita? Okey, satu antara perbezaan besar, perbezaan utamalah Al-Quran dengan, kalau kita tengok Al-Quran dengan Bible, Old Testament ke, New Testament ke, ataupun apa nama, kita boleh kata Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, bahawa Al-Quran dia tak menekankan sangat pada details, pendetailan yang sangat-sangat detail. Pada contohnya, ni melahirkan anak ini, yang kemudian ada cousin nama ini yang duduk dekat sini, berapa tahun dia duduk kat sini, raja waktu tu siapa. Al-Quran tak cerita sedetail macam tu, sebab Al-Quran adalah maksudnya kisah-kisah Al-Quran, dia bertujuan dia adalah untuk uh, me- meningkatkan keimanan kita. Dan itu yang bila kita baca, kalau korang pernah ada baca Bible ke apa ke, dia sangat-sangat detail, sangat-sangat, dia macam baca chronicle. Macam okey, ini melahirkan ini, melahirkan ini, melahirkan ini, melahirkan itu, dia orang duduk berapa tahun sebelum dia orang lepas tu kena halau. Ya Allah. Al-Quran ni dia punya tujuan dia bukan untuk terangkan setiap daripada rasul tu dalam bentuk fakta. Quran bukan kitab yang, maksudnya bukan kitab sejarah factual
spiritual yang letak satu persatu poin. Okey, itu bukan tujuan Quran. Okey, tujuan Al-Quran adalah maksudnya untuk menerangkan kisah supaya kita meningkatkan keimanan. Ini yang sangat-sangat